Kanak-kanak berkepelah khas merupakan kanak-kanak yang mempunyai kelainan upaya sama ada dari segi fizikal, mental, emosi, deria, kognitif dan tingkah laku yang memerlukan bantuan daripada orang dewasa dalam kehidupan seharian mereka dan pembelajaran. Fokus utama kita pada hari ini tentang kanak-kanak berkeperluan khas adalah tentang penyakit sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan gangguan atau kelainan genetik yang berpunca dari masalah kecacatan kromosom. Seperti yang kita ketahui, penyakit sindrom Turner ini kebanyakannya berlaku pada golongan wanita, antaranya daripada segi kesuburan mereka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana salah satu kromosom X daripada 23 kromosom mengalami masalah pembentukan telur yang tidak lengkap. Kromosom merupakan satu molekul makroasid deoksiribonulik atau lebih dikenali sebagai DNA yang berfungsi untuk proses penghantaran dan mencatat struktur genetik pada tahap selular. Punca penyakit sindrom Turner. Ia berlaku apabila salah satu kromosom X pada wanita hilang sebahagian atau sepenuhnya. Punca mengapa kecacatan kromosom ini berlaku tidak diketahui. Perubahan genetik dalam sindrom Turner mungkin salah satu daripada jenis berikut. 1. Kromosom. Hilang kromosom X sepenuhnya terjadi dalam sperma bapa atau telur ibu. Ini berlaku di setiap sel badan, yang semuanya hanya mempunyai satu kromosom X. Mosaic. Dalam beberapa kes, kesilapan berlaku semasa pembahagian sel pada peringkat awal perkembangan embrio. Ini menyebabkan beberapa sel di dalam badan mempunyai kedua-dua kromosom X yang diubah suai. Orang lain hanya mempunyai satu salinan kromosom X atau mempunyai satu yang lengkap dan satu yang diubah. Ciri-ciri sindrom Turner ialah sindrom Turner ini dikesan dilihat ciri-cirinya semasa lahir lagi. Untuk pengetahuan umum, sebahagian pesakit sindrom Turner ini terdapat gejala yang tidak dapat dilihat dengan jelas dan dapat dikesan mengikut perkembangan pesakit tersebut, iaitu fasa kehamilan, semasa awal kelahiran kanak-kanak dan dewasa. Ciri-ciri sindrom Turner yang terdapat ini adalah berlaku pengumpulan cecair abnormal di belakang leher bayi, kelainan pada jantung dan kelainan pada ginjal. Ciri-ciri sindrom Turner dapat dilihat dan dikesan awal pada bayi ketika seorang wanita berada di dalam fasa kehamilan, di mana sindrom Turner ini dapat dikesan melalui pemeriksaan DNA, di mana darah ibu diambil sebagai sampel. Selain daripada itu, jangkitan sindrom Turner ini dapat dikesan melalui pemeriksaan ultrasound prenatal. Pemeriksaan ultrasound pada asal prenatal merupakan pemeriksaan yang digunakan gelombangan bunyi untuk menghasilkan imej sebahagian gejala dalam badan. Ciri-ciri sindrom Turner adalah atau leher tapak lebih lebar dan terlihat seperti berseliput. Yang pertama. Yang kedua adalah letak cuping telinga yang berada lebih rendah. Yang ketiga, dada terlihat lebih lebar dengan jarak punting. Ciri-ciri yang keempat adalah langit-langit mulut tinggi dan bercenderung sempit. Yang kelima, lengan mengarah ke bahagian luar siku. Yang keenam, kuku kaki dan tangan terlihat lebih kecil. Dan yang ketujuh, membelakangi yang terjadi pada tangan dan kaki terutama saat lahir. Yang kelapan, badan sedikit lebih rendah dari panjang badan rata-rata saat lahir. Yang ke-9, pertubuhan menjadi lambat. Yang ke-9, pertubuhan
yang menjadi lambat. Yang ke-10, mengalami cacat jantung. Yang ke-11, jari, tangan dan kaki pendek. Secara umumnya, penyakit sindrom Turner ini tidak mempunyai rawatan khas untuk memberi kesembuhan sepenuhnya pada penyakit ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penyakit sindrom Turner ini bersifat kekal dan tidak boleh sembuh. Namun begitu, penyakit sindrom Turner ini terdapatnya beberapa cara rawatan untuk mengurangi dan untuk mengawal penyakit sindrom Turner ini. Antaranya adalah melalui terapi hormon pertumbuhan, di mana individu yang mengalami sindrom Turner ini diberi suntikan hormon pertumbuhan sejak kanak-kanak lagi. Hal ini kerana ianya dapat membantu meningkatkan ketinggian pesakit dalam beberapa sentimeter dan membantu meningkatkan hormon pertumbuhan tubuh badan dan dapat membantu kesuburan pada hormon pesakit wanita tersebut apabila telah mencapai akhir balik. Selain itu, dengan melalui terapi fizikal yang diberi nama terapi penggantian estrogen, di mana pesakit harus menjalani terapi dengan memakan ubat mengikut rutin yang disarankan oleh doktor. Untuk pengetahuan umum, terapi penggantian estrogen ini akan dilakukan apabila pesakit sindrom Turner ini telah mencapai umur 12 tahun ke atas, di mana ianya dalam fasa menopause. Terapi penggantian estrogen ini dapat membantu pesakit sindrom Turner meningkatkan estrogen di dalam tubuh badan. Selain dari itu juga, terapi ini dapat membantu pesakit wanita dalam membentuk rahim yang baik serta pertumbuhan fizikal yang baik sama ada dari segi payudara, perkembangan otak dan sebagainya. Namun begitu, terapi penggantian estrogen ini tidak disarankan oleh doktor kerana ia akan memberi kesan buruk di dalam badan pesakit. Antaranya, pesakit boleh mendapat kanser dan boleh menjejaskan kehamilan. Akhir sekali, penyakit sindrom Turner ini bukan sahaja boleh dirawat melalui nasihat doktor, tetapi juga boleh dirawat melalui di dalam rumah sahaja seperti mengamalkan gaya hidup sihat. Contohnya, makan makanan seimbang dan sihat serta melakukan aktiviti sukan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pengamalan gaya hidup sihat dapat memberi kesan positif pada tubuh badan pesakit. Antaranya dapat membantu pesakit dalam mengekalkan berat badan yang normal dan dapat memberi tenaga yang mencukupi pada tubuh badan pesakit sindrom Turner ini. Fakta tentang sindrom Turner. 1. Sulit hamil. Wanita dengan riwayat sindrom Turner akan mengalami kesulitan hamil. Hal ini dikarenakan ovarium tidak berkembang dengan baik sehingga menyebabkan waktu menstruasi pertama mereka alami lebih lama. Bahkan terkadang wanita dengan sindrom Turner tidak mengalami menstruasi. Yang kedua, payudara tidak tumbuh dengan baik. Tidak hanya proses menstruasi sahaja yang mengalami permasalahan. Ovarium yang tidak berkembang dengan baik juga mempengaruhi pertumbuhan payudara pada wanita yang memiliki sindrom Turner. Biasanya, wanita dengan sindrom Turner mengalami pertumbuhan payudara yang lambat dan kurang baik. Yang ketiga, pertumbuhan fizik yang lambat. Wanita dengan sindrom Turner mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fizik mereka. Biasanya mereka memiliki tubuh yang lebih kecil daripada usianya. Payudara mereka juga tidak berkembang dengan baik yang membuat wanita yang dengan sindrom Turner memiliki dada yang rata. Selain itu, ciri fizik lainnya terlihat pada bahagian kuping yang lebih besar dan posisi lebih rendah jika dibandingkan dengan wanita tanpa sindrom Turner. Yang keempat, memiliki masalah kesihatan. Wanita dengan sindrom Turner pada pencernaan.
iaitu jantung ginjal. Hal ini membuat pengidap sindrom Turner memerlukan penanganan kesihatan lebih detail. Salah satu penanganan yang harus dilakukan pengidap sindrom Turner adalah pemeriksaan rutin pada jantung, ginjal dan sistem reproduksi. Yang kelima, sindrom Turner memiliki dua jenis sindrom, iaitu sindrom Turner dikelompokkan menjadi dua jenis, iaitu sindrom Turner klasik dan mosaik. Sindrom Turner klasik adalah kondisi ketika satu dari dua kromosom hilang. Kemudian ada sindrom Turner mosaik, iaitu kondisi ketika kromosom tak lengkap pada bahagian besar sel, namun sebahagian lainnya ada yang rosak atau hilang. Yang keenam, sindrom Turner bukan penyakit bawaan. Seseorang dapat mengalami sindrom Turner kerana adanya proses pertemuan sel sperma atau sel telur yang kurang baik. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang dinyatakan di atas dan di media sosial, bilangan kanak-kanak yang terkena sindrom Turner ini semakin meningkat. Penyakit sindrom Turner ini dapat dilihat daripada ciri, iaitu dari segi fizikal, di mana boleh dilihat secara jelas adalah individu yang mengalami batuk dan berbadan pendek walaupun usia semakin meningkat. Oleh hal yang sedemikian, golongan ibu bapa perlu menitik beratkan tentang anak-anak mereka supaya dapat mencegah daripada penyakit sindrom Turner ini. Contohnya, dapat membantu dan memantau kanak-kanak dari dalam kehidupan seharian mereka, iaitu dari segi pemakanan yang menjadi punca utama, dapat membentuk pertumbuhan yang baik. Semua pihak juga boleh memberi bantuan dari segi pendidikan dan latihan kepada kanak-kanak yang mengalami penyakit sindrom Turner ini, supaya mereka dapat merasai kehidupan seperti kanak-kanak normal dan mempunyai masa depan yang cerah.